Saya rasa tuan-tuan semua rasanya nak terpanggil lah tentang surat layang. Surat layang, sedih lah, saya sedih surat layang tu datang pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Terima kasih semua para media yang hadir hari ini. Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Sebentar tadi kita telah mengadakan mesyuarat FAM kali ke-60, iaitu Kongres Tahunan, mesyuarat Kongres Tahunan biasa. Di antara yang kita bincangkan tadi adalah tentang perkara-perkara seperti biasa, endorse mini dan juga laporan tahunan, juga accounts, dan kita telah mencadangkan sokongan penuh kita seperti FIFA akan buat pada mesyuarat Kongres di Thailand nanti, iaitu kita menolak rasis, anti-rasis. Mana Mr. Parash? Mr. Parash? Okey, kita telah buat, telah disokong oleh ahli gabungan, dan kemudian kita telah membuat anugerah julung kalinya pada tahun ini dan akan bermula sampai tahun-tahun akan datang. Anugerah ahli gabungan terbaik, di mana setelah diputuskan oleh komiti jawatankuasa ahli gabungan yang difungsikan oleh Datuk Wira Yusof bahawa Johor mendapat, Persatuan Besar Johor mendapat tempat pertama, kedua Persatuan mendapat Selangor, dan ketiga Persatuan mendapat Sarawak sebagai ahli gabungan terbaik yang tahun 2003. Semua ni akan kita keluarkan press release lepas ni. Nanti tuan-tuan dan perempuan akan pick up lah. Seterusnya, saya rasa tuan-tuan semua rasanya nak terpanggil lah tentang surat layang. Surat layang, sedih lah, saya sedih surat layang tu datang pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan tapi kita kena tabah lah untuk menghadapi dia. Dan kita tahu bila surat layang keluar ni, netizen ataupun peminat akan terus menghukum. Itu dia. Jadi saya pohon kepada untuk media untuk memperbetulkan ataupun memberikan maklumat yang betul lah untuk ini. Pertama, isu Kim Panggun. Perkara ini semua akan ada dalam press release, jangan takut. Pertama tentang Kim Panggun sendiri, dan kita dah tahu ada pihak yang saja untuk mengeruhkan suasana setelah kita kalah 2 kali dengan dengan Oman, dan mengatakan Kim Panggun pada 2 hari lepas telah meletakkan jawatan. Jadi saya telah menelpon Kim Panggun, dan Kim Panggun itu memang telah menafikan perkara tersebut. Jadi ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan semua ada fikiran, tuan-tuan boleh tengok macam orang ni dia niat baik ke tak baik dengan netizen untuk bola sepak negara. Kalau macam ni susah kita nak pergi World Cup dengan macam ni. Kedua, tentang Pau Mati, dia sakit. Selepas balik daripada Oman, dia sakit, dia admitted 6 hari. Dekat sini dia bermula telah dimasukkan pada 23 Mac, dan apa lagi? Dan dia dibenarkan pulang pada 28. Dia sakit. Jadi ketiadaan itu pun menjadi isu. Jadi saya mohon perkara tersebut, kalau pada pihak media kalau terima ni perkara sensasi ni, tak perlulah nak tulis. Kalau kita nak naikkan bola sepak negara ni, ada benda yang boleh jadi sensasi, tapi benda ni untuk elok bolehlah confirm balik pada FAM. Jadi ni 2 perkara. Ketiga, tentang surat layang yang keluar pada semalam tengah hari. Jadi saya tahu banyak media telah mendapatkan Surat Agung lain semua, jadi kita bersetuju untuk buat hari ni supaya kita senang untuk terangkan. Kita akan bagi beberapa cara rambang ni. Saya sendiri telah buat summary daripada surat ni kepada GS Setiausaha Agung, 15 item yang di sini. Kepada Presiden ada 4 item. 4 item lah. Kepada Datuk Yusof 1, kepada Datuk Sundra 1, dan ada perkara secara lambang ada 8 yang kita tengok lah. Saya tidak akan menjawab semua ni semua, dan kita terlihat di dalam press conference kita ni ataupun press release kita ni, saya ingin menyatakan bahawa tomohan ataupun surat layang ini nampak menyerang peribadi. Jadi kalau pada tuan-tuan ni, terutama yang beragama Islam lah, dengan ni tengok benda tu semua, dan tuan-tuan tengok dengan ni. Tapi saya dan barisan eksekutif tidak
macam mana tidak defensif lah dengan ini semua. Sekejap lagi saya akan maklum apa dia. Jadi ini merupakan satu penyerang peribadi dan juga satu tomahan dan ke atas beberapa kepimpinan lah. Okey. Dan dalam press release ni kita nak menjelaskan bahawa apapun di segi kewangan ataupun peraturan kita mengikut standard SOP yang FM yang kita AFC buat. Itu satu. Dan apa-apa yang kita buat untuk melibatkan kewangan akan masuk jawatankuasa tetap masing-masing. Maksud dia kalau kata NTC tu masuk jawatankuasa infra. Dia adalah jawatan, kalau jawatan media, kalau marketing dan selepas tu masuk ke, untuk jawatankuasa kewangan pengurusan untuk ditapis dan baru masuk jawatankuasa ESCO untuk diluluskan. Jadi kita ada prosedur dia, bukan sewenang-wenangnya. Dan kita berpendapat daripada statut FM jika ada macam surat layang ni ataukah tidak ada nampak macam suspicious ke ni semua, kita akan membawa perkara ini kepada Tan Sri Asih Dr. Cik Mat selaku Independent Chairman Integrity, di mana polis dan SPRM Immigration semua ada dalam ni. Jadi kita akan buat selepas habis kongres lah 1-2, tapi kita dah maklumkan Tan Sri Asih hari ini tapi dia buka puasa dekat rumah dia. Dan kita akan masuk dan kita serah, kita buka terbuka untuk dia siasat. Tapi kalau tuan-tuan tengok ni, tuan-tuan keluar kat sini, 3 suku atau setengah tu banyak melibatkan dari segi 3 suku adalah melibatkan dari segi apa, Datuk Yusof? Dari segi tentang kelakuan atau something dengan situ dengan ni. Yang paling saya tengok besar adalah NTC. Okey. Kemudian kita akan serahkan kepada tu dan di dalam tu jawatankuasa tu ada PDRM, polis dan banyak pegawai kerajaan kat sana. FM juga tadi saya telah meeting dengan ESCO juga sebelum ucap kongres, menimbang untuk membuat laporan polis, laporan polis berhubung surat layang. Kalau tiap-tiap hari surat layang sampai ni letih ni untuk anak ni semua kan. Ada untuk ni. Jadi untuk buat dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi Multimedia, di mana sumber email ini tersebut, di mana eloklah kalau katakan benda ni pun dah dengan ni baik, jadi kita pun mengikut. Jadi kita ESCO setuju untuk buat laporan polis dan juga SKMM untuk melihat siapa yang pengantar email ni, dengan email ni, kerana dia boleh menggeruhkan keadaan. Kalau kata dia tak puas hati, dia boleh berjumpa atau semua. Jadi membuatkan tuan-tuan pun semua banyak kerja dengan dan pada suka buat perception akan suka buat perception lah. Dan saya baca netizen dengan tu semua, jadi saya sedih lah dalam bulan puasa ni dengan benda ni, dan terlalu banyak kritikan dengan ni semua tanpa memberi ruang untuk FM, dan juga tidak boleh menghukum kita tanpa daripada sebelum sesuatu terjadi. Dan juga tentang 12 orang staf FM telah meletakkan jawatan. Semua yang meletak jawatan ni mengikut peraturan. Ada yang dapat balik kampung, ada yang dapat jawatan lebih tinggi dengan ini semua. Dan saya ingin jelaskan di dalam press release kita, ada beberapa orang staf kita, saya ada ramai dekat 5 nama yang berhenti dan datang balik sini, dan banyak juga yang dah berhenti nak datang balik ke FM dengan ini semua. Jadi ini adalah proses biasa untuk naik pangkat, nak cuba tempat baru dengan ni. Tak ada isu untuk ini. Mungkin kalau ada 1-2 tak puas hati tu, saya tak pastilah dengan ni. Dan tentang tadi, mana-mana kalau katakan ada staf yang terlibat yang dengan orang luar, kita akan bertindakan dengan semua, kerana kita nak menjaga keharmonian FM. FM ni adalah satu badan yang kalau kita cuba tengok isu ni keluar, tengok macam mana the whole country dengan ni semua. Tapi maksud dia yang susahnya adalah bola sepak tu lah untuk kita naik macam ini, maknanya dia punya perception orang tu yang buat kerja. Dan akhir sekali saya ingin mengesahkan bahawa Datuk Kamarul ni, Penolong Pemburu ni, dia telah menghantar surat pada saya letakkan jawatan 29 Januari selepas balik Qatar. Saya tahu ini adalah salah satu dengan ni. Jadi itu antara yang press release kita keluar. Saya tak perlu nak pergi detail, saya dah dengan semua. Jadi sebelum tu, sebelum saya nak bagi tuan-tuan ni bercakap, tapi jangan lamalah kita nak buka puasa ni. Itu memang ni sekejap mana benda ni? Sekejap ni. Dengan ni. Macam saya katakan tadi, sekejap mana itu Yusof? Kau pegang sekejap.
Ni dia. Okey. Saya tahu tuan-tuan dan puan semua teruja lah nak satu benda ni tentang saya punya sama ada gaji ke apa kan. Jadi saya nak tanya ini, saya dah buka pada mesyuarat Kongres dan Kongres telah bersetuju. Saya nak maklumkan story dia sikit, story ni. Supaya sebahagian tuan-tuan sebenarnya tak ada, tapi benda ni kita tak perlu nak highlight kalau bukan benda ni important pada media. Tapi saya nak beritahu hari ni saya terpanggil semasa pemangku Sultan Johor atau dulu dikenali sebagai TMJ TMJ Sultan Ismail Ibrahim sebagai presiden, sebelum dia menyerahkan presiden ni, beliau ketika tersebut saya setiausaha dan juga Exco berpendapat pada 2017 masuk 2018 berpendapat bahawa tidak perlu lagi royalty masuk dalam. Kalau tuan-tuan ingat, semua ada statement kita. Kedua, di dalam Exco mengatakan mengatakan dia nakkan seorang individu yang full time kerja untuk buat seperti mana-mana negara lain. Kalau kita tengok Korea Selatan, Thailand, bukan sekarang Thailand, General Soviet sebelum, Mongolia, Guam, Japan, Vietnam, tuan-tuan semua full time kerja daripada dulu. Dan kita pun tahu Sheikh Salman dan dengan Infantino pun full time, dengan perk dan semua. Jadi ketika itu Tengku Mahutuju sendiri mengatakan pada Exco masa itu dia presiden, sebelum diserahkan dan mengatakan kepada pemangku masa itu Datuk Wira Yusof, pemangku presiden, dengan surat sekali dia mengatakan semua dokumen ada dengan saya, mengatakan perlunya dan mereka mencadangkan saya sebagai presiden untuk bagi ini dengan ada certain perk dengan apa ni semua. Jadi setelah berbincang beliau dengan Exco dan telah diminitkan dan saya telah bersetuju. Dan memang pada itu kita dah memang announce Exco pun saya sebagai executive presiden 10 masa. Itu saya nak jelaskan. Dan saya telah bawa pada mesyuarat Kongres kali ini dan Kongres telah memang untuk maklumkan dan mereka telah bersetuju memberi sokongan penuh pada saya dengan semua. Kalau tak setuju tak apalah kan dengan ni. Jadi dia telah sokongan. Jadi saya nak beritahu dengan ni. Kalau tengokkan daripada surat layang ni, itu antara satu yang dia kata, dan satu lagi NTC. NTC ni kita telah selesai dengan pihak-pihak seperti SPRM. Ada pihak yang mungkin tak dapat, dia tak puas hati, dan hanya saya nak katakan proses ni selepas Jawatan Kuasa Infra dengan kita konsultan semua lihat yang dipromosikan oleh Datuk S. Sundaram, telah lihat semua proses dan telah memilih satu, tapi subjek dengan FIFA. FIFA pada bulan April ni akan meeting, akan melihat balik untuk mana company ni yang sesuai dan beliau akan awardkan benda ni. Kerana duit datang daripada FIFA. Kesudahannya FIFA yang akan buat keputusan, iaitu NTC for the first phase. Second phase tak ada. Second phase KBS 45 million, that one nanti ada JKR atau KBS dia akan put under dia punya tender. Ini padang 3 dengan lampu 3.